Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. Tuan Imam, tuan-tuan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang mengizinkan kita untuk berjumpa lagi dan menyambung kuliah kita yang akhir sekali hari itu pada 15 hari bulan 10. Betul ya, kan? Dah masuk tahun baru dah kita. Kita berhenti sampai ayat 20 apa? Ya, ayat 30 hari itu daripada suratul Naba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Sesungguhnya hari keputusanlah suatu waktu yang telah ditetapkan, iaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu, dan dijalankanlah gunung ganang, maka menjadi fata morganalah ia. Sesungguhnya neraka Jahannam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya, dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal. Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya, dan segala sesuatu sudah kami catat dalam suatu kitab. Kerana itu rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepadamu selain daripada azab. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini ialah ayat-ayat yang kita bacakan dalam kuliah kita yang lalu, yang mana Allah Subhanahu wa taala bicarakan tentang hari pembalasan, hari perhitungan. Segala catatan amal kita akan dibawa datang, yang kecil yang besar ada belaka, ditimbang di hadapan mahkamah Allah Rabbul Jalil. Lepas tu lit-taghina ma'aba. Apa dia? Jahannam. Neraka Jahannam itu ada tempat pengintai yang menyambar, yang menanti-nanti siapa yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Dalam surah Qaf disebutkan, neraka Jahannam ditanya, hal min mazid? Dia duduk gagau tarik ni, semua ahli neraka ni, yang mana di padang mahsyar tu, mana-mana yang tidak beriman, yang ingkar, yang banyak maksiat, yang melakukan syirik, yang percaya zodiak, boleh masuk ke mana? Dah bukan pasal orang, tapi pasal kepercayaan tu bahaya, bawa kepada syirik tu. Percaya pada ni rahsia tapak tangan. Tapak tangan ni rahsia kalau budak sekolah kan, nak tahu rahsia tapak tangan, kalau singgah kat muka boleh terasa tahu rahsia dia macam mana. Rahsia tapak tangan, rahsia tarik lalat, rahsia tarikh lahir, bulan apa semua tu, itu semua mengundang bahaya belaka kepada akidah.
Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan man ata kahinan aw arrafan aw sahiran fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada kahin, macam Tok Sami, arrafan, datang kepada tukang tilik, datang kepada ahli sihir, lalu membenarkan apa yang dia sebut, tilikkan dia, agakkan dia, ramalan dia tu, percaya tu, sesungguhnya orang yang pi tu telah kufur di atas apa yang diturunkan kepada Muhammad. Jadi benda tu berat sebenarnya. Jadi kena ingat, bila neraka Jahannam itu dia akan tarik semua masuk dalam neraka. Lepas tu kita tanya lagi, hal min mazid, ada lagi ke? Ada lagi ke? Ada lebih ke? Nak masuk lagi? Punya neraka tu tunggu orang-orang yang nak masuk. Siapa dia? Yang Allah Ta'ala kata littaghina ma'aba, untuk orang-orang yang melampaui batas. Duduk dalam tu dia tak rasa selesa, tak rasa sejuk, tak ada minuman melainkan air yang menggelegak dan juga daripada nanah. Jazaa'un wifaqa, satu balasan yang adil daripada Allah Ta'ala. Baik, itu ayat-ayat yang kita baca tentang kesudahan penghuni bagi orang-orang yang mengingkari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu ditempatkan dalam neraka. Malam ni kita baca ayat yang berikutnya. Qala Allah Jalla wa Ala, Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidhaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu suatu kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta, sebagai balasan dari Rabb-mu dan pemberian yang cukup banyak. Qala al-musannif, kata pengarang kitab kita ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seraya memberitahukan tentang orang-orang yang berbahagia dan segala sesuatu yang telah disediakan bagi mereka. Siapa orang yang dapat kebahagiaan ini, yang dapat kemenangan? Dia panggil mafaza, ni menang. Menang ni selepas berlaku pertandingan. Menang selepas berlaku perlumbaan. Menang selepas berlaku perjuangan. Mengharungi, macam kita kata, mengharungi pancaroba, mengharungi kesukaran hidup di dunia. Dia punya ganjaran itu akan dapat di hari akhirat. Maka untuk orang-orang yang waktu di dunia digolongkan oleh Allah Ta'ala sebagai muttaqin, orang yang mencapai takwa, orang ni ke akhirat dia dapat mafaz, dia dapat kemenangan. Kita selalu baca dalam Al-Quran, kalau tuan-tuan rajin semak indeks Al-Quran, cari pada perkataan takwa, cari pada perkataan muttaqin, kita akan jumpa sebenarnya banyak ciri yang Allah Ta'ala gambarkan tentang orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala juga tunjukkan kepada kita macam mana jalan untuk sampai kepada takwa. Dan Allah Ta'ala bagi tahu standard orang bertakwa ni lagu mana di sisi Allah. Seawal kita buka surah, kita buka Al-Quran, kita tengok lepas zalikal kitabu la raiba fih,
Terus Allah tunjukkan, hudal lil muttaqin. Bila Allah bicarakan tentang Al-Quran, Quran yang ada yang sampai kat kita, la raiba fih, yang tidak ada keraguan padanya, makna itu Quran tu ialah wahyu yang betul daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata hak kitab yang kita dah kata Quran tu, ia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita sambung baca dengan ayat ni, orang yang bertakwa itu dapat kemenangan. Maknanya orang yang mengambil Al-Quran sebagai huda, ambil Al-Quran sebagai petunjuk, dia akan dapat kemenangan. Kalau kita kata apa faedahnya, kenapa nak kena jadikan Quran sebagai petunjuk? Ialah kita kata Quran, Quran lah. Tapi tak boleh ke kalau kita ambil lain daripada Quran? Allah Ta'ala kata Quran tu petunjuk untuk orang yang bertakwa. Kalau kita tak mau ambil Quran sebagai petunjuk kita, maknanya kita tak mau hak takwa tu. Bila kita tak mau hak takwa tu, ke akhirat kita kalah lah. Pasal Allah Ta'ala kata untuk orang bertakwa ada kemenangan. Yang tu. Jadi nanti kita kata, maknanya untuk dapat takwa tu, dia kena lalu Quran. Itu yang kita selalu kata, kena baca Quran, kena baca terjemahan Quran, kena belajar untuk faham Al-Quran. Lepas tu kita amal lah. Bukan mesti nak habis semua amalan kita dengan Quran ni, tak nak termampu kita. Tetapi sentiasa ada effort, sentiasa ada usaha belajar, mendalami, dan untuk kita laksanakan Al-Quran pada ruang kemampuan yang kita ada. Ada banyak bahagian lain yang Quran sebut kita tak mampu. Dengan segala kekurangan, kelemahan yang ada pada kita, kelemahan pada insan yang memang begitu keadaannya, ya itu satu keadaan lah. Tapi hak mana kita boleh usahakan, orang kata tak nanti tunggu tegak negara Islam ke apakah, sendiri boleh bikin. Buat dululah hak sendiri tu. Jangan salahkan orang lain pula, kita dululah. Yang tu. Jadi Quran, bila kita rasa Quran inilah petunjuk kita, maka itu salah satu daripada indikator yang kita nak pergi kepada takwa. Tapi orang kata yang tu dalam bentuk theoretical, teori. Duk buka baca tu, praktik dia. Praktik tu dia kena mengaji. Salah satu praktik yang selalu kita baca tajuk takwa ni bila mai bulan puasa. Pasal apa? Dalam bulan puasa Allah Ta'ala kata, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Difardukan kepada kamu puasa seperti mana yang telah difardukan kepada umat sebelum kamu. Allah Ta'ala letak ujung tu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Kita terjemah mudah-mudahan tu macam sayup lah kot, gayat kot boleh dapat. Tak. Dalam sudut bahasa Al-Quran, la'alla di situ maknanya untuk, kalau lalu betul-betul, itulah natijahnya. Maknanya kalau kita lalu surah Ramadan, kita melalui ibadah puasa tu betul-betul, natijah dia memang takwa. Jadi itu antara, kalau kita kata hak yang lain tu nampak macam teori, nak praktik macam mana, Allah bagi dah kat kita sebulan Ramadan ni. Kita ada lagi berapa, dua bulan setengah lagi kan, siap dah, itu laluan kita. Tapi sebelum nak pergi kat sana tu pun banyak lagi amalan-amalan lain yang Allah Ta'ala tunjuk kat kita yang dikaitkan dengan takwa. Dan kelebihan yang lain, selalu kita kata ini di akhirat kan dapat kemenangan kan. Di dunia Allah Ta'ala letak ranking orang bertakwa tu dekat dengan Allah. Bila Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah. Kalau kita nak kira mulia di kalangan kamu di sisi manusia lain, barangkali dia punya indikator dia berbeza. Kalau kita nak kata mulia di sisi orang-orang sekitar ni, mungkin dia punya tanda-tanda, kata besar, barangkali kerja hebat, gaji mahal,
ada pangkat, barangkali ada gelaran awal tu, di hujung tu berderet dia punya pingat nak kena letak. Itu barangkali kemuliaan di dunia yang dipandang. Di sisi Allah Ta'ala, bukan nak kata salah nak ada gelaran di dunia tu, sekali apalah nak buat macam mana pun kan, itu amalan dunia. Tetapi yang lebih besar daripada tu, yang diambil kira, sekalipun orang tu dia tak ada apa title pun kat diri dia, nak buat title apa, haji pun dia tak pergi, orang tak buat haji dah kat dia, nak pergi pun tak mampu. Tetapi di sisi Allah Ta'ala, belum tentu yang tak ada apa-apa ni rendah martabat berbanding orang lain. Barangkali dia hanya kerja biasa, barangkali hanya jadi tok siap masjid, barangkali cuma jual roti canai kot tepi jalan, barangkali hanya tolong tumpang orang tak letak kuih, makcik tepi jalan duk jual kuih saja pun. Tetapi bila nilai takwa yang diambil kira, Allah Ta'ala kata akramakum indallah atqakum, yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Barangkali yang dia duk macam tu dia lagi mulia pasal takwanya mungkin lebih. Itu standard dia di dunia. Yang Allah Ta'ala bawa standard tu, nilai tu sampai ke akhirat. Yang lain banyaklah kita baca, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kan kita baca itu kan, ayat 1000 dinar dia berkata, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah berikan kepada dia jalan keluar daripada masalah. Ada saja masalah, ada saja pancaroba, ada saja tekanan macam-macam. Orang tentang PKP tak boleh pergi kerja, kena berhenti kerja, gaji dapat separuh, nak berniaga tak boleh. Tapi dengan takwa kepada Allah Ta'ala, akan ada jalan penyelesaian untuk dia. Bukan mesti dapat dengan material yang dia sangka. Ada orang, dia tak boleh pergi kerja, tak boleh berniaga, income dia tak dapat, susah. Tapi Allah Ta'ala bagi penyelesaian kepada dia, jalan keluar. Barangkali dia dapat job yang lain. Kan ramai orang dapat masa bulan-bulan PKP hak lama dulu ni kan, dia tak dapat kerja yang dulu, dia dapat peluang yang ni. Itu satu bab. Tapi ada bab yang lain. Barangkali dengan dia duduk di rumah selama ni, dia keluar pergi kerja, pagi malam balik, pergi pagi balik malam, anak isteri tak ada bonding, tak ada apa, langsung tegang kehidupan, tak mesra, makan sekali pun jarang apa semua. Bila duduk terperap semua dalam rumah, masa itulah boleh nak bertazkirah sama sendiri, masa itulah boleh nak bagi nasihat, masa itulah boleh nak luang masa dengan anak isteri lebih apa semua. Maknanya mungkin dari sudut ekonomi dia agak sempit, tapi barangkali tekanan hidup dia yang sebelum daripada tu mungkin lebih besar lagi. Ketegangan dalam rumah tangga, dia tak aman, dia tak bahagia, duduk saja selalu kerap lepak kedai kopi banding duduk di rumah, asal masuk rumah nak kena bergaduh. Tapi bila duduk sekali, dia dapat kelepasan yang lain yang Allah Ta'ala bagi kat dia. Dan setiap manusia dia ada berbeza-beza cara. Hari tu masa yang banjir tu kan, banjir di KL dengan di mana Pahang kan, dekat dalam Facebook ada satu orang sahabat tu share cerita dia ni. Dia tepi tanya, tapi tak ingat tempat mana dia sebut tak, dia bagi bantuan makan ni, bantuan apa, bantuan banjir ni. Dan kita nak ambil contoh macam mana Allah menyelesaikan yang mungkin pada sebahagian orang itu adalah bencana. Ya memanglah bencana, dengan kata benda rosak, hilang rumah, hilang nyawa, bencana lah. Tetapi inna ma'al usri yusra. Dapat la tu ke, dapat kemudian sikit ke, dapat kemudian lagi, yang tu hak Allah Ta'ala tentukan. Tapi nak ceritanya sahabat ni tadi, dia pergi bagi bantuan, dia kata sampai dekat satu rumah perempuan ni, makcik ni dia kata dia tak mau barang dah. Dia kata kalau ada Pak Mai, bagi susu budak lah, susu tepung tu, susu formula. Maknanya hak tu yang dia tak dapat bekalan lagi. Bila ada anak kecil dengan susu tak ada, apa tak ada. Lepas tu kawan yang bagi ni kata, makcik tu memang bersembang, dia kata dah dapat dia bersembang, rabung lah. Dia kata rumah dia tu sebelum daripada banjir, apa pun tak ada, TV tak ada, almari tak ada, katil pun tak ada, tidur atas lemek lah. Apa dia lekon tu, dia cakap bila kena orang banjir, orang mai tolong bersih rumah, hak mana tak ada tilam dapat tilam, hak tak ada katil dapat katil, dapat pula dengan apa nama barang elektrik, orang bagi makan dapat banyak. Sebelum tu nak makan pun susah.
Maknanya dalam keadaan yang susah-susah tu, ada di celah-celah tu manusia dia dapat rahmat lebih daripada hak biasa. Macam masa banjir di Kelantan dulu kan, 2014. Kawan-kawan yang daripada KL duk pi bergelumang dengan banjir di sana, tolong orang ni. Makcik tu sebelum banjir tu berlaku, rumah memang kecil, anak-anak cucu tak mai balik rumah pasal rumah tu kecil, tak kena balik singgah start, tidur hotel. Rumah pun macam nak abat lah. Sekali rumah dia hanyut, hilang, mai kawan-kawan datang, tak apa makcik, kami usaha dia buat rumah elok daripada hak asal tu lagi. Pasal kawan-kawan yang buat tu kata, kalau kita bina serupa macam hak yang sebelum tu, masalah dia tinggal seorang tak selesai, anak cucu tak mai balik rumah pasal susah nak balik, dengan buruk, dengan sengit, dengan berlubang, sagi yang nak pakai, nak tutup aurat apa semua jadi susah. Jadi depa bina, depa ada dapatlah beberapa orang yang dapat rezeki, rumah yang depa dapat ganti tu dibina oleh orang perseorangan, NGO apa semua, elok daripada hak asal sebelum banjir. Rezeki Allah Ta'ala bagi. Mudah-mudahan barangkali kerana ada ketakwaan tu Allah bagi kelepasan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu dalam ayat ini, untuk orang yang bertakwa dia akan menang. Dia akan dapat suatu kemenangan. Dan bila disebut suatu kemenangan dalam lafaz dipanggil, dalam bahasa Arab dipanggil nakirah, dia umum, dia terbuka. Macam-macam ada dalam tu. Dan dalam banyak-banyak macam-macam itu Allah Ta'ala contohkan. Yang ada ni bukan maksudnya hak ni saja dapat, lain tak dapat. Tetapi ini disebut, ini ialah contoh antara kemenangan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang-orang ini. Nak dapat benda ni di mana? Tentu saja kena duduk dalam syurga. Yang pertama Allah Ta'ala sebut kat sini, kita sambung cerita, di mana dia berfirman, innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Ibn Abbas dan Ad-Dhahhak menyatakan, yakni dalam keadaan suci. Mujahid dan Qatadah mengemukakan mereka beruntung dan selamat dari neraka. Itu first kali. Menang yang pertama sekali ialah selamat daripada neraka. Kalau kata kena celup dalam neraka, kira kalah lah pusingan tu. Dan yang paling jelas di sini ialah pendapat Ibn Abbas. Karena itu setelah dia mengemukakan hadaiq, kata al-hadaiq di sini berarti kebun-kebun kurma dan juga yang lainnya. Hadaiqa wa a'naba, iaitu kebun-kebun dan buah anggur. Baik, jadi tuan-tuan, bila para ulama tafsir kata menang tu, first kali menang ialah selamat daripada api neraka. Bila selamat daripada api neraka, sampai di akhirat nanti kita dua aja pilihan, masuk syurga atau masuk neraka. Na'udzubillah. Dia tak ada pilihan yang ketiga. Dalam perbincangan falsafah, ilmu kalam, golongan mana? Mu'tazilah, dia kata ada manzilah baina manzilatain. Ada satu tempat dia tak pergi syurga, dia tak pergi neraka, duduk tengah-tengah tu. Tak pergi syurga, tak pergi neraka. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah pegang, macam mana pun satu orang manusia tu, kalau kata dia kena kandam duduk dalam neraka, dia kena pergi dulu situ. Dengan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala, Allah akan keluarkan dia masuk syurga. Ada hadis-hadis berkaitan dengan antaranya dalam bab dalam hadis Muslim tentang orang mukmin yang terakhir sekali keluar daripada neraka. Makna kata, pasal dalam hadis itu kata, man qala la ilaha illallah wa huwa ya'lam dakhalal jannah. Nabi SAW sabdakan, barang siapa yang menyebut la ilaha illallah dalam keadaan dia mengetahui, maknanya dia sedar benda tu, dakhalal jannah, nescaya dia masuk syurga. Di situ yang Al-Imam An-Nawawi, para ulama hadis yang lain huraikan, macam mana pun manusia tu selagi tidak terbatal imannya,
selagi tidak gugur syahadahnya, lagi dia tidak dikira terkeluar daripada agama, dia masih ada peluang masuk syurga. Walaupun dia mencuri, walaupun dia membunuh, walaupun dia berzina, walaupun dia buat kerja apa semua tu, hak semua ni yang telah dijanjikan azab oleh Allah Ta'ala, dengan keadilan Allah, Allah boleh masukkan dia ke dalam neraka. Habis kejatuh hukum, selesai hukuman tu, dengan rahmat kasih sayang, dalam hadis yang kita katakan masuk syurga kan, Allah tarik dia pergi masuk syurga. Tu yang ada satu orang yang last kali dalam kisah hadis, dalam hadis tu, dia keluar daripada neraka, dia nak masuk syurga. Orang last kali keluar neraka nak expect syurga tak dengan grade A punya syurga kan. Dia bukanlah kata syurga yang Jannatul Firdaus apa semua, kira yelah nama pun banduan yang paling akhir keluar. Bila ditunjukkan kepada dia syurga, dia terkejut. Kerana syurga itu kita kata apa, keindahan syurga tu melebihi segala-gala nikmat dunia yang dia pernah lihat. Itu untuk siapa? Orang yang last kali keluar. Nak boleh banding dengan orang yang boleh masuk syurga min ghairi hisab, tanpa dihisab, yang masuk syurga bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang masuk syurga yang Nabi kata orang yang baca Quran banyak ni nanti bila sampai dekat hari akhirat dia dimasukkan dalam syurga. Ada suara perintah dia, panjat lagi, naik ke syurga yang lagi tinggi. Seperti mana engkau membaca Al-Quran. Maknanya banyak mana dia baca Quran, banyak itulah dia duduk bergerak pergi sampai dekat makam dia, makam orang-orang yang ahli Al-Quran, syurganya yang tinggi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, itu kemenangan pertama, selamat daripada neraka. Kalau dia rendah masuk dalam neraka atas kesalahan-kesalahan dia yang banyak, untuk pusingan tu kira dia kalah. Tetapi atas kalimah syahadah tadi, ada ujung tu, ada satu key untuk dia menang, tarik masuk. Dan kita tak mau hak tu, kita tak mau yang tu, kita nak hak yang first keluar, tanpa ada satu saat pun hala ke neraka tu. Baik, bila masuk ke dalam syurga, disebutkan hadaiqa wa a'naba. Dalam syurga pertama sekali dia kata ada kebun-kebun. Kebun-kebun ni, kalau berdasarkan kepada apa yang familiar dengan para sahabat zaman dulu, kebun apa yang dapat ada? Kebun kurma lah kan. Untuk surround di Madinah, surround yang ada di Mekah, yang duk pimai sampai tak balik itu, benda yang paling ada dalam kepala mereka kurma lah. Itu yang paling familiar. Jadi pasal tu disebutkan tentang kurma. Dalam tafsir para sahabat sebut tentang kurma. Tapi bukan bermakna terhad kepada pokok kurma tu saja. Taman-taman bukan kurma saja, segala jenis tanam-tanaman. Kalau kita baca dalam suratul Kahfi, kisah tentang sahibul jannatain, seorang lelaki yang ada dua kebun. Kebun tu yang digambarkan dengan hadiqah, dengan taman, dengan kebun ni, kita nak bayang apa? Tolong tuan-tuan bayang macam kebun rian, zaman rian orang tak pandang tu, semak samun, tak syok. Tuan-tuan kena pergi tengok kebun hak Blackton, geng-geng toke-toke belah balik sini kan, yang ada musang king, yang ada duri hitam, yang apa semua. Macam mana mereka bersihkan kebun mereka tu, bersih, cantik, elok. Ada alok sungai, anak sungai mereka buat, ada sistem pengairan dia, boleh buat eco-tourism kita katakan. Hadiqah itu sendiri menggambarkan suasana yang macam itu. Perkataan hadiqah itu, dia bukan jenis kebun tak terurus, tak terjaga. Dan jenis semak samun, jalan ulak sawah dah ada, babi hutan berbanyak, bukan yang tu. Dia waktu tu zaman tahun lepas ada pergi satu belau-belau utara sikit, tengok kebun getah, ladang getah kan, kebun getah. Duk perhati tengok hak yang mana bersemak samun, yang mana tinggi macam terbengkalai, macam orang tak jaga ni, hak tu agensi kerajaan punya.
Mai tengok belah sini, semua jalan sini elok cerah je jalan tu. Kalau orang nak menoreh pun elok, cantik. Hak ni tu dia. Apa nama? Konglomerat getah yang paling kaya di Malaysia tu, jutawan nombor 1 Malaysia. Hak tu dia punya. Sistem cara nak urus tu yang menyebabkan nampak berjaya tak berjaya. Hak yang agensi kerajaan ni punya tak ada apa kerja lah, hanulah, macam-macam alasan. Semua sama kan? Baik. Jadi kena cerita pada ayat ni ialah hadiqah itu sendiri menggambarkan suasana yang tenang, yang lapang, seronok. Seronok. Ada buah-buahan, ada pokok-pokok dia. Kalau Arab ni yang mungkin familiar, buah kurma, pokok zaitun. Zaitun dia rendah-rendah aja, pokok apple. Itu yang banyak. Tapi bukan terhad gambaran syurga hak tu saja. Segala jenis barangkali kalau kita nak menggambarkan, bolehkah kita kata ada kebun rian dalam tu? Apa ada masalah? Allah Ta'ala umumkan perkataan tu, barangkali buah apa pun boleh. Kebun rian ke, kebun apa yang kita yang canggih sikit kita sini, kebun rian lah kono, muktan ke apa ke, yang selesa, yang elok. Lepas tu dia ada satu lagi kebun ni tuan-tuan, antara disebutkan wa a'naba, dan anggur. Anggur ni keistimewaan dia ialah pokok dia menjalar dan dia bergayut. Kita tak boleh biar dia menjalar di lantai macam tu. Dia bukan macam apa nama pokok temikai. Pokok temikai tak boleh, dia besar, dia bukan boleh bergayut, dia berat kan. Pokok anggur ni dia pakai bubuh palang depan rumah, palang dekat apa nama kebun tu, panjang macam tu. Dia akan menggayut ke atas palang tu dan gugusan buah tu akan turun ke bawah. Elok, cantik ya. Memang cukup cantik. Jenis kalau kita berjalan tu, ni kalau yang pernah pergi, kalau betul-betul dia kebun kan. Kalau yang di masa di Jordan dulu, tak nak naik rumah tu, setengah-tengah rumah, tak rumah buat macam tu, sambil nak masuk rumah petik sikit, basuh-basuh, tak ada basuh, makan gitu ya. Hak tu yang betul. Keluar rumah ada, dan kalau ada lagi, pergi petik lagi. Itu kalau depan rumah. Kalau yang pergi kebun, ada sekali tu pergi kebun di belah selatan Turki. Masuk tu rasa apa tau? Macam syurga. Rasa tu kita duk rasa lawa sungguh. Lawa, syok, kemudian dengan buah besar-besar elok. Kena pula ini lonjong makan dengan seedless orang panggil kan. Tak ada biji. Sambil berjalan boleh pegang petik makan. Dia rasa tu tuan-tuan. Pasal dia tak kena nak kupas kulit. Kalau muktan kita nak kena sampai hitam kuku lah muktan kan. Nak kupas benda tu. Anggur ni petik lagu tu ya, ambil tu makan. Kalau yang ada biji pun gigit-gigit buang. Memang ada, kita sini taman ada bela, ada tanam anggur, boleh kan? Tu pun kalau pergi orang jadi pusat pelancongan kan. Pasal dia ada keindahan dia di situ. Jadi bila menggambarkan, kalau orang tanya pasal apa anggur tak boleh bubuh benda buah lain ke? Tak, perasaan feeling dia memang lain. Tambah kalau penuh subur semua kan. Hak mana yang warna black, warna purple, hak warna nak kemerahan, hak mana warna hijau. Warna-warni itu cantik. Memang best. Jadi itu gambaran bila orang masuk ke dalam syurga, gambaran mata tu sangat penting. Jadi dia akan rasa satu keindahan. Kita akan jumpa dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala tak cerita pasal, Allah cerita pasal taman, Allah cerita pasal ni sandaran. Kita tengok dalam surah apa dalam surah Al-Insan ke Waqi'ah tu, yang muttaqiina fiha 'alal araik. Masuk dalam syurga tu, lepas tu dapat nikmat. Ada arikah ni sofa bed kita tu. Dia ada yang sangat indah, orang boleh duduk bersandak kat situ. Selalu kalau kita nak gambarkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada rezeki, kadang-kadang tuan-tuan pergi melancong kan, tuan-tuan orang hebat belakang ni, pergi hotel mana-mana kau dengan hangkut beg apa semua letih, jalan musafir ni, masuk pintu bilik, pergi letak kad tu, nampak tu dia ada katil yang elok kan, terus landing sandak tu terbaring tu kan, rasa apa? Allah lega lah. Kalau pergi dekat-dekat tak rasa. Nak rasa ni masa bila tak? Kalau pergi umrah tu, kalau naik flight, dia turun Jeddah nak pergi Mekah, ataupun dia pergi turun Madinah, daripada Madinah nak kena naik bas pula 6 jam tu dengan pakai ihram apa semua kan. Mutawif kata pukul 12 malam kita turun dataran. Nak tunggu pukul 12 tu dah lena dulu.
Sampai-sampai dengan penat, dengan letih, masuk dalam bilik, cantik. Kena pula. Kalau duk hotel belakang-belakang hak kora tu, lain lah feeling dia kan. Kena hak belah depan dekat tower tu, masuk-masuk dengan warna-warni, dengan pencahayaan lampu dia, dengan dia punya aroma dia apa. Masuk-masuk duduk nampak tilam lembut, terus landing sedap. Allah Ta'ala saja yang tahu. Tu baru nikmat dunia. Hotel tu je pun. Yang dalam syurga Allah Ta'ala bagi, dia akan ada sofa, kita sandak tang tu, nak makan tak gaduh macam tu dah. Akan datang wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Ada pramugara dia, pelayan-pelayan yang datang dengan periuk, dengan cerek, dengan minuman. Habuan nak bagi minum, letih ke bagi minum. Itu gambaran nikmat syurga yang Allah Ta'ala bagi. Itu ke yang ada katil. Yang ini gambarannya macam duduk dalam taman, duduk sanak dalam atas katil dalam taman. Ada pula dengan buah-buahan, boleh pergi petik makan. Ada main pelayan pula bagi layanan. Tak cukup dengan yang itu. Dalam ayat ini, wa hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, yakni bidadari-bidadari yang masih gadis. Itu kira habis nikmat lah pelajarannya tu. Tuan-tuan, ini gambaran akhirat, benda ghaib tau. Lain daripada yang Allah gambarkan. Kita nak kata serupa, tak tahu, tak boleh nak kata. Kalau orang kata yang ada ni lelaki, perempuan saja ke? Dalam ayat lain kata wildan tadi, pemuda-pemuda tadi pun ada juga, kan? Baik. Jadi Ibn Abbas, Mujahid dan lain-lain di kalangan mufassirin, sahabat dan tabi'in mengatakan kawa'iba, yakni montok. Dia kata perkataan montok. Yang mereka maksudkan bahawa buah dada bidadari-bidadari itu montok dan belum mengalami penurunan, kerana mereka semua masih gadis yang umur mereka sebaya, yakni mempunyai umur yang sama. Ini salah satu daripada tafsiran para ulama. Nak menggambarkan tentang indahnya suasana. Tuan-tuan, gambaran mata manusia ini, dia mencari keindahan. Ada beberapa tafsiran lagi tentang kawa'iba atraba ni. Yang pertama, yang pasti sepakat dia bidadari, perempuan lah. Yang keduanya, dia muda remaja yang masih cekang, sihat walafiat lagi. Yang kedua. Yang ketiganya, ada sebahagian ulama tafsir sebutkan yang berjalan sambil menggoncangkan buah dadanya. Itu antara keindahan yang digambarkan dalam Al-Quran tentang syurga. Bukan saja-saja seronok nak pergi cerita benda dalam lagu ni, tetapi Quran gambarkan. Tuan-tuan nak kena ingat, ayat ini turunnya ketika di Mekah untuk tarsikh, tanamkan akidah, untuk bagi tahu kepada orang-orang Arab Quraisy dan yang seumpama dengannya, hidup ini bukan hanya yang ada di dunia, tetapi apa yang kita buat di dunia ini akan kita bawa hasilnya bila berada di hari akhirat. Pasal ramai di kalangan masyarakat Arab jahiliyah dan juga warisan daripada umat-umat Nabi yang terdahulu yang lawan para Nabi, antara main topik yang mereka pertikaikan ialah, adakah hari akhirat ni? Adakah syurga dan neraka? Adakah kehidupan yang lain daripada kehidupan yang ada ni? Aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Adakah lepas kami mati, kami bertukar, tulang belulang hancur menjadi tanah, adakah kami akan semua akan dibangkitkan? Itu persoalannya. Jadi ayat-ayat awal dalam fatrah Makkiyah ini nak kukuhkan keyakinan adanya hari akhirat. Tujuan dia untuk orang yang hidup di dunia ni berjaga-jaga, berhati-hati dengan perjalanan hidup dia supaya ikut peraturan. Siapa yang ikut peraturan, dia menang, dia dapat ganjaran. Itu yang Allah Ta'ala cerita kat kita, ganjaran ini dengan gambaran-gambaran yang sebenarnya sangat indah. Kalau nak hurai hak ni tuan-tuan, boleh pening macam tu je.
mabukkan akhirat. Itu sebahagian di kalangan ulama-ulama kerohanian, ulama salaf, bila dia baca tentang ayat-ayat tentang syurga ni, dia bagaikan mabuk kepayang. Indahnya syurga, indahnya nikmat yang menanti. Cerita pasal ketenangan jiwa, cerita pasal kerihatan, cerita pasal cantiknya pemandangan. Kat dunia ni kita usaha pergi cari keluar negeri, pergi cari tempat mana yang cantik. Kat Paya Terbong ni padahal banyak kat tempat cantik, tapi rasa macam dah mangli kan. Kita usaha lah pergi tengok tang lain, tempat yang ada pokok sakura lah, pokok apa semua. Usaha. Kalau bila ada jambatan tingkat jalan tinggi tu kan, pakak berjalan, pakak berhenti pasal apa? Ambil gambar je pun. Padahal dah puluh tahun duduk bawah tu. Tak heran pun, tapi bila naik atas nampak pemandangan cantik kan. Benda tu masuk dalam jiwa. Keindahan tu. Jadi Allah Ta'ala tunjukkan, gambarkan keindahan akhirat yang lebih hebat. Di dunia orang lelaki dia suka tengok perempuan yang seksi-seksi, yang cantik-cantik. Kalau tayang semua yang telanjang bagi orang tak heran. Tapi Quran gambarkan yang seksi, yang menarik perhatian. Kalau apa nama, kita nak sebut apa, yang fashion show kan duk berjalan catwalk tu. Hak berjalan catwalk tu, mana yang berjalan dia, kalau buka semua orang tak heran. Jalan dia tutup buka sikit-sikit, tutup banyak buka sikit, tutup sikit buka banyak. Hak tu orang nak perhati. Jadi Quran dia gambarkan wa kawaib atraban, yang muda remaja, yang seksi, yang membangkitkan semangat. Bukan sekadar nak seronok cerita tentang tu, tapi nak beritahu kepada orang yang hidup di dunia, nak dapat hadiah yang ni nak kena usaha di dunia lah. Bukan duk saja tiba-tiba dapat. Dah, ini bukan cabutan bertuah. Ini kena perjuangan, nak kena usaha. Turun Nabi Allah Ta'ala hantar untuk ajak kita lalu-laluan yang betul, yang macam mana, untuk dapat semua reward yang dijanjikan. Ada brochure siap dah ni, nak kena ambil ya. Baik, seterusnya. Dan firman Allah Ta'ala, wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Ibn Abbas mengatakan, yakni yang penuh lagi berturut-turut. Sedangkan manakala Ikrimah mengatakan, yakni yang jernih. Wa ka'san dihaqa, dahaga kan, bila kita dahaga nak minum ayak. Orang yang kekeringan ayak ni, dia akan letih lah, letih kan. Bila kita tak cukup ayak, tak makan tak apa lagi, lapak ni kadang-kadang dia boleh hilang. Tapi kalau dahaga tu dia akan letih, hilang selera, barangkali memang sakit kepala. Ataupun kalau kita dapat ayak tu pula, ayak yang tak sedap, tak lalu, ayak manis kan, potong kaki punya ayak kan, tinggal apa ayak ni manis, minta tambah ayak suam lah apa semua kan. Itu yang suka ayak manis. Kadang-kadang tu dalam keadaan tu minum ayak kosong lagu ni pun nikmat Allah Ta'ala saya bagi. Puasa-puasa bagi apa nama, bagi ataupun kita balik, kalau orang bendang kan, balik bendang, balik kebun semua, cari ayak dulu, kena ayak ais kan, minum-minum tu rasa lega. Allah Ta'ala tu lepas minum lega, sedap, teringin lagi, bagi lagi, minum lagi, lega, lapar. Suasana ini berbeza dengan yang duduk dalam neraka tadi. Dengedahlah dengan panas, dengan letih, dengan menderita, minta ayak. Nah, bagi ayak. Tapi apa dia? Ayaknya tadi, la yaduquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Dia dapat ayak menggelegak. Macam kita kalau dah letih-letih, dahaga ataupun nak cari ayak, tiba-tiba minum ayak tu menggelegak, terbakar dengan lidah-lidah. Tak boleh nak menikmati. Betul tak? Nak kena sip sikit. Itu kalau geng minum kopi, tak boleh ada cara dia minum tu. Kalau dengar dahaga nak pergi ronggak tu, tak boleh. Itu untuk ahli neraka. Ahli syurga, wa ka'san dihaqa, dapat ayak yang jernih, yang sedap, yang sentiasa memenuhi. Minum dia tak jadi belahak, dia tak jadi kebun perut dah. Minum sedap, minum sedap, minum selesa. Itu gambaran syurga. Lepas tu Allah Ta'ala kata, la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Ini sebenarnya tuan-tuan,
Perkataan yang sia-sia dan perkataan dusta itu merupakan beban bagi jiwa orang yang beriman. Dia adalah beban bagi ketenangan manusia. Kita duduk kat dunia, kita suka dengar hak yang sia-sia. Tapi sebenarnya jiwa meronta, dia tak dapat ketenangan daripada yang sia-sia. Keseronokan itu sementara. Layan benda yang sia-sia, habis-habis waktu. Dah masa layan tu kita rasa lega, tapi lah habis waktu, Allah tu dia banyak kerja lain aku tak buat. Duk teringat benda lain kan kita tangguh kan. Pasal kita habiskan pada benda yang sia-sia. Masa kita layan tu kita lega lah sat. Tapi hasilnya tak ada. Lagi satu, mungkin di dunia kita suka dengar benda-benda tipu, benda-benda palsu. Kalau tak percaya, tonton tengok dalam Facebook dan netizen kita ni, dia suka cerita palsu daripada cerita betul. Dia suka dapat berita. Satunya, ada sekelompok manusia dia suka buat berita palsu. Berita tahun 2015 pasal orang tu, dia pergi tempek gambar orang lah, pergi bubuh kata berita tahun 2022. Bila pergi tengok link, wih, betul ke cerita ni? Pergi tengok link lah, ni cerita lama, bukan pasal kawan ni, pasal kawan tu. Orang sekian-sekian ditarik Datuk Serinya. Oh, sensasi lah tu. Orang politik dia cukup suka benda-benda macam tu. Hak kena tarik, yang ni kena hukum, yang ni ditangkap, pecah amanah, yang tu disaki merogol, yang dia sensasi benda macam tu kan. Setengah orang dia suka reka. Termasuk hari tu ni cerita orang sekian-sekian ni dia pergi Mekah tanpa vaksin. Selain daripada memang ada jenis kutu memang tak vaksin COVID-19 betul itu, memang ada. Tapi yang satu orang yang pergi kata menteri tak vaksin tu, menteri tu vaksin awal dah. Yang dia maksudkan tu hak meningitis kokal tu. Meningitis kokal tu dia bukan tiap kali pergi nak kena cucuk vaksin. Tuan-tuan nak pergi pun tahu dia milik ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun. Ada yang tak cucuk di Malaysia macam mana dulu pergi haji tak ada cucuk di Malaysia, pergi sampai ke airport Jeddah, dia tanya siapa tak injection, tak ambil vaksin tu, angkat tangan, mai masuk bilik, bagi pil, telan pil tu, selesai cerita. Apa ada masalah? Tapi buat tajuk sensasi, tidak divaksin. Menteri sekian pergi tidak divaksin. Cerita tu bohong dah, misleading dah. Orang kita dia suka cerita bohong. Dia akan ambil tajuk kepala tu saja, pakat lutuhat tu lah. Dengan segala maki hamun, dengan segala peli, dengan segala, tak ada lah perkataan dia yang baik, semua perkataan pindah. Kalau dia kata tak ada perkataan ahli syurga lah dalam tu. Bukan satu puak, habis semua perkataan puak-puak ni, yang puak-puak bertelagah ni, dia punya perangai sama. Yang mengaji, yang tak mengaji lebih kurang lah. Bila main tentang politik, main tentang berita palsu ni, dia suka tengok tentang tajuk, petulah. Isi dalam cerita lain. Wartawan bila dia buat tajuk, kadang-kadang saja tajuk bagi sensasi. Haban orang nak tengok, haban orang pembaca detail. Orang tak baca isi dalam, orang baca tajuk. Bila baca tajuk, pergi maki hamun, berderet, berkatih, apa nama komen, semua hak maki hamun belakang. Pakat ni. Lagi akan ada orang tolong backup. Hak backup tu pula pun baca tajuk juga. Dia pergi corner spin ikut lain juga. Dia pergi tonggang apa dalil yang ada. Dalam tak baca. Yang lagi teruk, tajuk pun tak baca. Baca komen, dia pergi komen tak komen pula. Yang kita kata konsep tabayyun yang diajar oleh Al-Quran tu tak ada langsung dalam jiwa. Yang nak pergi tanya sumber utama, ini apa cerita sebenarnya? Tak ada. Dia kira tabai-tibai dulu. Di dunia mungkin suka yang tu, tetapi jiwa orang beriman sebenarnya, yang jiwa orang yang kata nafsul mutmainnah, yang nakkan ketenangan, dia sebenarnya tak suka dengan lara, dia tak suka dengan penipuan. Dan tambah kalau penipuan tu memang kena, kita kata kena atas kita, lagi tak sakit hati. Maka kerana itu tuan-tuan, bila kita tengok ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan untuk orang beriman, kita kata ganjaran, reward, hadiah. Apa hadiahnya? Masa duduk di dalam syurga nanti, dia tak dengar benda yang sia-sia, dia tak dengar penipuan, pendustaan. Kalau dia dengar, maknanya dia tak dalam syurga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kerana itu dalam syurga ini tidak terdapat perkataan yang tidak bermanfaat dan tidak pula dosa dan dusta. Bahkan syurga
merupakan tempat yang penuh dengan keselamatan. Semua penghuninya selamat dari segala bentuk kekurangan. Hadiah dalam syurga yang tu. Jadi siapa nak mendapatkan hadiah dalam syurga yang tu, dia kena kurang dan sangat kurang lah daripada benda-benda tu di dunia. Barulah dia sesuai nak pergi ke akhirat tu. Baik, dan Allah Ta'ala firmankan lagi, jazaa'an min rabbika ata'an hisaba, sebagai balasan dari Tuhanmu. Diguna Rabb, Tuhan yang memiliki, yang mengatur cara, yang mentadbir, yang memberi dan menarik, memberi rezeki dan menariknya kembali, yang menghidup dan yang mematikan. Itu Rabb, sebagai balasan daripada Tuhan kamu. Tuhan kamu tu siapa? Tuhan Rabbus samawati wal ard, Tuhan tujuh petala langit dan bumi. Rabbul alamin yang kita sebut bila baca Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan takat Tuhan kita saja, Tuhan seluruh alam. Tuhan yang sama ini bagi balasan. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Ata' maknanya pemberian yang cukup banyak. Yakni semua yang kami sebutkan itu, kata pengarang kitab kita ni, merupakan balasan yang diberikan Allah kepada mereka, kepada orang muttaqin tadi. Dia memberikan hal itu kepada mereka sebagai kurnia, anugerah, kebaikan dan rahmatnya. Ata'an hisaba berarti pemberian yang cukup, memadai, selamat, lagi banyak. Masyarakat Arab biasa mengungkapkan a'tani fa ahsibni, dia memberikan aku sehingga hal itu telah mencukupi aku. Artinya dia telah memberikan kecukupan kepadaku. Ata'an hisaba maknanya pemberian yang maksimum, cukup dapat, tak kurang. Segala apa yang kita buat di dunia yang dihimpun atas nama pahala tu, ganjaran oleh Allah Ta'ala akan bagi cukup. Dia tak kurang. Tak ada satu kun pun yang kurang ganjaran yang kita buat. Pasal tu tak rugi buat benda baik. Kerana Nabi SAW juga sebut, la yahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan seorang itu, la tahqiranna, jangan sekali-kali kamu pandang remeh satu pun daripada benda ma'ruf, benda baik. Pasal satu tu pun Allah kira, satu tu pun Allah bagi, cukup dapat komplit nikmat. Hatta walau talqa ila akhika biwajhin talqa. Sampai kata, jangan sekali-kali kamu pandang remeh satu pun daripada kebaikan, walaupun sekadar memandang wajah saudaramu dengan wajah yang ceria, dengan muka yang jernih, dengan senyum yang elok. Jangan muka comnya muncung, boleh tarik muka 14, apa tak? Betul? Apa punya jenis manusia, muka pun dahi berkerut, cengir je kan. Dah orang beriman muka dia ceria, tenang jiwa. Kalau berkerut tu memang susah hati nak kata macam mana kan. Tapi kalau biasa-biasa ni jumpa kawan, senyum sikit mencerita kan. Nabi kata jangan pandang remeh. Baik. Dan dari kata itu pula muncul kata hasbiyallah, yang berarti Allah sebagai Tuhan yang mencukupi aku. Hasbiyallahu ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah bagiku, dialah sebaik-baik penolong dan sebaik-baik pemberi kemenangan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Bila kita kata hasbiyallah, itu sebahagian daripada wirid dan zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kena iltizam untuk baca dengannya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, cukup kita malam ini dengan sampai kepada huraian ini. InsyaAllah kita akan jumpa di lain kali. Ada apa-apa soalan ke tuan-tuan nak bincangkan? Ada apa-apa?
Tak ada apa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.